Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Hari ini kita bincang tentang Islam liberal. Akhir-akhir ini muncul pula ajaran baru yang meletakkan jenama Islam bersamanya, iaitu dinamakan Islam liberal. Mengikut pengaruh Barat, disebut dengan liberalisme, yang berkonsepkan kebebasan daripada ikatan agama dan akhlak, bagi membebaskan manusia bergerak maju, mencapai kejayaan hidup dalam segala lapangan. Asal ajaran ini ditujukan terhadap agama Kristian di Barat, yang telah pun mencipta pahaman sekularisme. Tetapi ada lagi di kalangannya yang masih berhubung dengan agama dan akhlak, yang dianggap menyekat kebebasan manusia dan menghalang kemajuan. Termasuk di perancangan musuh Islam menentang Islam dari dalam. Dulu kita baca tentang Qadiani, satu agama baru yang ditajuk oleh British, dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad daripada India. Dibiaya, diberi kemudahan untuk menyebarkan ajaran seluruh dunia. Memakai Quran yang dipinda, yang diubah. Kononnya Nabi baru untuk menyesatkan umat Islam. Qadiani gagal. Orang bodoh saja ikut, orang jahil, orang yang berkepentingan. Sekarang ini dicipta pula Islam liberal. Diletakkan nama Islam, berkonsepkan liberalisme, yang ditajuk oleh Barat, yang berkonsepkan sekularisme. Satu pahaman yang kita dah baca dulu, lahir dalam masyarakat Kristian. Oleh kerana agama Kristian yang dibawa ke Barat itu agama yang tidak sempurna, tidak cukup, dipinda lagi, diubah, diselewengkan. Kerana Nabi Isa AS diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel, diwahyukan kitab Injil, dan diperintah beramal dengan kitab Taurat yang sudah diwahyukan kepada Nabi Musa AS. Nabi Isa diutuskan kepada kaum Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, orang Yahudi gagal membunuhnya. Sahabat-sahabatnya yang setia Hawariyun berpegang dengan ajaran secara bersembunyi kerana tekanan kezaliman yang sangat dahsyat. Malangnya terdapat kalangan orang Yahudi menggunakan nama Nabi Isa, dipinda ajarannya sehingga menjadi murtad, menganggap Isa anak Tuhan dan sebagainya, banyak macam lagi. Ajaran ini dibawa ke Rom yang menakluk Palestin di masa itu. Maka Raja Rom sesuaikan ajaran itu dengan
fahaman dia. Kemudian berlakulah pemisahan antara agama dengan urusan dunia pemerintahan. Apabila ajaran Kristian itu tak mampu menyelesaikan masalah pemerintahan, politik dan kehidupan manusia. Di samping dunia barat yang terpengaruh dengan tamadun Islam, memasuk kemajuan sains dan teknologi, berlaku revolusi industri di barat. Oleh kerana agama Kristian tak ada panduan dalam masalah sains dan teknologi, berlaku pula pemisahan antara agama dengan sains dan teknologi. Di sinilah diciptakan sekularisme, memisahkan agama dengan urusan dunia. Terdapat di kalangan penganut Kristian menganggap agama menghalang kemajuan. Banyak larangan-larangan, banyak sekatan. Itu agama Kristian, bukan agama Islam. Akhirnya, mereka tinggalkan agama. Satu pihak lagi pula, agama itu ada, tapi diubah. Diubah supaya sesuai dengan liberalisme, kebebasan manusia. Banyak perkara yang diharamkan, dianggap menyekat kemajuan dan sebagainya. Akhirnya berlakulah liberal dalam agama Kristian, sehingga jadi hanyut. Daging babi yang haram jadi halal, arak yang haram jadi halal, pergaulan bebas, macam-macam padri pun salah laku. Kita saksikan pada hari ini. Itu berlaku dalam masyarakat Kristian. Mereka berusaha mempengaruhi umat Islam dengan teori yang sesat ini. Maka beberapa istilah yang disebut dalam Islam dikelirukan dengan menggunakan akal, tanpa merujuk kepada petunjuk yang bersumberkan ajaran Islam yang mengawasinya. Di antaranya mengambil kesempatan daripada kesempurnaan Islam yang berkonsepkan alam sejagat, universal, kebebasan atau kemerdekaan, keadilan, persamaan, al-musawah, keseragaman dan akhirnya rahmatan lil alamin dan lain-lain, dengan pendekatan yang mengheret keluar daripada landasan akidah, syariat dan akhlak yang sempurna dalam ajaran Islam. Perlu diketahui, dalam Islam ni ada dua bagi ajaran. Yang pertama, sawabit, yang tetap. Rukun-rukun agama, rukun-rukun iman. Ini tetap, tak berubah. Perkara asas dalam kehidupan, batas sempadan, halal dan haram, ini tetap, tak boleh ubah. Perkara yang tak mungkin dicapai oleh akal manusia, Allah Ta'ala tetapkan. Termasuklah halal dan haram. Rukun-rukun tu mungkin payah nak faham halal dan haram ni. Orang tak nampak mengapa daging babi itu diharamkan. Hari ini baru orang tahu ada penyakit. Zina menyebabkan penyakit, diharamkan. Kahwin tak penyakit. Padahal pergaul lagi perempuan juga. Ini rahsia yang ada dalam ajaran Islam. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Perkara yang Allah Ta'ala haram mendatangkan mudarat, yang halal mendatangkan manfaat. Perkara manusia tak boleh fikir. Itu perkara yang sawabit. Hal syurga, neraka, berkenaan ketuhanan, perkara gaib, manusia tak boleh capai. Ini kita kena rujuk kepada nas Quran dan hadis. Kena terima walaupun akal kita tak boleh capai. Dalam diri manusia pun ada benda yang akal tak boleh capai. Apa lagi di luar daripada diri manusia. Kita kena sedar. Yang kedua, perkara mutaghayyirat yang mengalami perubahan dalam kehidupan manusia. Hukum syariah yang berubah. Antara satu Nabi dengan satu Nabi. Hukum-hukum itu berubah. Bahkan zaman Nabi Muhammad pun ada hukum yang diubah kerana perubahan yang berlaku dalam masyarakat.
situasi dan realiti yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contohnya, hukum Ihya'ul Mawad, meneroka tanah. Di mana Nabi menyebut, man ahya ardan mitatan fahiyalah. Barang siapa yang meneroka tanah yang tak ada milik, automatik jadi milik dia. Walaupun kerajaan tak izin. Ulama mengkaji ini termasuk dalam mutaghayyirat. Hadis yang berkait dengan sebab yang boleh berubah. Zaman Nabi. Nabi hidup di padang pasir di Madinah. Padang pasir yang luas, sayup mata memandang. Kawasan Hijaz. Penduduk tak ramai. Nak buka tanah susah. Tanah berbatu. Manusia tak ramai. Maka dia bebaskan orang buka tanah. Jangan kelahi sudah keadaan kawal. Jadi hadis ni ditujukan kepada suasana yang tertentu. Maka Abu Hanifah yang hidup di Iraq, kawasan tanah subur, lembah sungai Furat dan Dajlah, penduduk ramai, padat, tanah subur, kalau bebas berkelahi, bergaduh, berebut tanah. Maka hukumnya mesti mendapat keizinan kerajaan. Ini mutaghayyirat, perkara yang berubah. Masalah kerakyatan sebagai contoh hukum Islam kait dengan kerakyatan. Mengikut nasnya yang asal masa Nabi yang boleh jadi ahli zimmah orang bukan Islam ialah penganut agama Kitabi, Yahudi, Kristian dan Majusi. Tak ada Hindu, tak ada Buddha, tak ada Sikh, tak ada penganut agama lain. Kerana dalam masyarakat Arab itu saja yang ada. Jadi bila mazhab Hanafi, dia berkembang di India, berkembang di Afghanistan, berkembang di Asia Tengah. Mazhab Maliki berkembang di utara Afrika. Ada agama-agama lain lagi pula. Sedangkan maqasid syariat mengatakan menyelamatkan manusia, mengislahkan manusia, tidak ada paksaan dalam agama. Dengan sebab itu, ulama-ulama ini mengatakan kerakyatan diluaskan, bukan sahaja ahli kitab dan Majusi, termasuk penganut agama lain. Ini termasuk dalam mutaghayyirat, perkara yang berubah. Hal macam ini tak ada dalam agama Kristian. Agama Yahudi tak ada macam ni. Perkara yang tak ada nas. Yang tak ada nas. Dilihat sebab-sebab yang sama. Contohnya dadah tak ada nas. Oleh kerana Islam mengharamkan arak kerana memabukkan. Dadah memabukkan. Walaupun tak ada dalam Quran. Maka dadah haram juga mengikut hukum Islam. Candu haram mengikut hukum Islam. Kerana ilat dia memabukkan. Ada di situ. Ini termasuk dalam ijtihad yang ada dalam hukum Islam. Yang tak ada dalam agama lain. Agama Kristian, arak terang-terang. Agama kata haram, kata halal balik. Daging babi yang terang kata haram, dia halal kerana babi. Agama dia dah hanyut. Kita Islam ni dia ada konsisten, istiqamah masalah ini. Jadi kita nak jadikan Islam macam Kristian tak boleh. Islam sudah ada asas dia, sudah ada batas sepadan dia. Pokok Islam liberal ni dia nak halalkan benda yang nas. Nak haramkan benda yang nas. Yang sudah ada nas pergi langgar. Contohnya riba. Riba dengan nas diharamkan. Nak halalkan kerana keperluan ekonomi kata dia. Sedangkan dilihat hikmahnya, riba ni tak boleh menyelesaikan masalah ekonomi. Menjadi bebanan yang sangat berat dalam kehidupan manusia. Bukan berkat manusia, malah berkat negara. Riba ni membebankan, bukan menolong, tidak. Sebab itu Islam mengharamkan. Hukum persamaan sebagai contoh, keadilan persamaan itu lain. Adil lain, persamaan lain. Adil meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kena pada tempatnya. Persamaan ni sama rata. Dosa dan pahala sama lelaki perempuan. Itu persamaan. Dosa pahala. Sembahyang 5 waktu, sama lelaki dan perempuan. Sama. 5 waktu. Sembahyang jemaah, lelaki saja. Orang perempuan tidak. Itu lain. Kerana masalah perjumpaan mingguan. Orang perempuan ada hal dia sendiri. Maka, masalah pesaka lain. Orang lelaki sekali ganda. Mengapa? Kerana lelaki ada tanggungjawab keluarga.
Ha? Adik-beradik perempuan yang tak kahwin, yang janda, adik-beradik lelaki yang tanggung dia, yang jaga dia. Sedangkan perempuan ada suami dia ada harta. Lelaki ni tanggung isteri dia lagi, tanggung adik-beradik dia lagi. Dengan sebab itu dalam Islam, pesaka sekali ganda. Ini adil. Adil lain, persamaan lain. Kena faham. Ha? Kita tak boleh nak sama orang yang mampu angkat 100 kilogram, nak paksa orang yang lemah, tak mampu, nak suruh angkat 100 kilogram. Tak boleh di atas nama persamaan. Mesti diukur dengan kemampuan dia. Ha? Kita kena sedar. Saya kasut, saya 8, saya 9. Nak pakai saya sama, tak boleh. Kena kaki berbeza. Ini kena sedar. Di sana ada persamaan, ada keadilan. Ini perkara yang berbeza, kita kena sedar. Pupuk liberal ni nak sama belaka. Nak sama belaka. Bukan dia tak mampu pun dalam masalah wanita. Mana ada negara Eropah yang sama kementerian lelaki perempuan. Dia tak mampu nak buat. Tak mampu pun. Tak mampu nak buat begitu. Sebab nak langgar fitrah manusia, tidak boleh. Jadi tinggal rumah, tinggal apa, tak boleh jadi. Dia terhad. Jadi cakap sajalah. Tapi nak lawan arus ciptaan Allah, tidak boleh. Perlu diketahui bahawa Islam daripada Allah yang Maha mengetahui, lagi bijaksana adalah paling sempurna dengan kejadian manusia. Menetapkan petunjuknya dalam perkara yang tidak mampu dicapai oleh akal manusia. Dengan nah yang nyata daripada kitab yang diwahyukan dan Rasul yang dipilih dan dikawal segala tindak tanduk dan langkahnya untuk menjadi teladan kepada seluruh manusia dalam perkara yang dicapai oleh kemampuan manusia dan pengalamannya, diizinkan secara ijtihad. Ijtihad ni ialah mengkaji untuk menentukan hukum dalam perkara yang tak ada nas atau nas yang umum. Yang tak ada nas, banyak tak ada nas, benda-benda baru, tak ada nas. Benda yang baru datang, baru muncul, macam internet. Macam apa tak ada nas tu? Mana ada nas? Tetapi ada batasan badan. Yang mengkhoyarkan, yang melegakan, diharamkan. Bukan saja internet lain pun sama. Jadi nas yang umum itu ada. Jadi perkara diizinkan ijtihad dengan syarat kemampuan dan ketajaman akal dan pengalaman kepada mereka yang mempunyai kemampuannya, orang yang ada kemampuan untuk berijtihad. Sehingga tidak sesak dan hanyut. Jangan semua orang boleh ijtihad mereka, tidak boleh. Mesti orang yang ada kemampuan ilmu untuk berijtihad, untuk membuat kajian. Islam meletakkan konsep kepada manusia dengan ikatan akidah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita masih lagi berbincang tentang Islam liberal. Satu pahaman baru yang diwujudkan oleh musuh Islam dalam masyarakat Islam untuk memesongkan orang Islam daripada agama mereka yang sebenar. Untuk memahami betapa Islam liberal ini bukan berajaran Islam, kita perlu memahami Islam menetapkan konsep kebebasan manusia dengan ikatan akidah, memperhambakan diri kepada Allah sehingga dibebaskan daripada kezaliman sesama manusia. Bukannya terbabas sehingga putus hubungan dengan Allah yang sentiasa memelihara mereka. Keadilan itu ialah meletakkan sesuatu pada tempat peranan manusia yang betul dengan seksama. Persamaannya dalam perkara tertentu
seperti pahala amal yang soleh antara lelaki dan perempuan. Kita perlu menyadari bahawa terdapat perbezaan antara persamaan dengan keadilan. Keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kena pada tempat. Bukan mesti sama. Persamaan sama antara satu sama lain. Ada tempat persamaan dan ada tempat keadilan. Kita kena sedar. Contohnya ialah pembagian harta pusaka antara lelaki dan perempuan. Lelaki sekali ganda daripada perempuan. Kerana tanggungjawab lelaki lebih besar daripada perempuan dalam menjaga keluarga. Perempuan ada suami dia. Ada masalah celaru dalam masyarakat, itu cerita lain. Adik-beradik tak jaga adik-beradik perempuan dia, itu cerita lain. Tapi Islam mewajibkan adik-beradik lelaki kena jaga adik-beradik perempuan. Di sinilah maka harta pusaka lelaki sekali ganda. Itu puncanya. Orang tak ikut adat Islam itu bab lain. Jangan kita kata Islam ni tak adil. Persamaan ada, sama. Pahala lelaki, pahala perempuan sama. Satu amal kebajikan 10 kali ganda. Sama lelaki perempuan. Tak ada beza. Sembahyang. Sama. Tutup aurat beza. Pakaian lelaki, pakaian perempuan lain. Tapi pahala tutup aurat sama. Pahala sama. Kita kena sedar. Beza antara sama dengan adil. Kita kena sedar. Contohnya orang yang mampu akak barang. Dia gagah akak 200 kilo. Urat akak. Kuat. Ada orang tu uzur 20 kilo je. Tak boleh atas nama persamaan, hak 20 mampu akak 20 kilo, paksa akak 200 kilo. Reboh patah dah. Tak kena. Adil meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Adapun kejadian manusia tetap tidak sama kemampuan dan peranannya. Maka kembali semula kepada konsep adil mengikut ketetapan Allah. Contohnya tidak sama dalam pembahagian harta faraid adalah dikembalikan kepada konsep yang adil dalam sifat yang tidak ada persamaan dalam peranan dan tanggungjawabnya dalam berkeluarga. Rahmat Allah adalah menyeluruh dan adil terhadap semua makhluknya. Maka Allah tidak mengizinkan sehingga dibiarkan penjenayah dan orang yang zalim tanpa dihukum di atas nama rahmat dengan mengorbankan orang yang dizalimi dan yang lemah ditindas sewenang-wenangnya. Begitulah kebijaksanaan Allah dalam perkara yang tidak mampu dicapai oleh akal manusia yang bersifat makhluk tetap mempunyai kelemahannya. Undang-undang jenayah, orang bunuh orang kena bunuh. Tak boleh rahmatan lil alamin, hukum bunuh kena batal. Orang bunuh orang tu tak apa pula. Kita nak hukum bunuh dia bunuh orang, itu tak boleh. Itu tak betul. Bunuh orang dengan sengaja, maka dibalas hukum bunuh. Tapi Islam membenarkan keampunan bagi keluarga untuk ampun. Ada di situ pula kita kena sedar. Keampunan tu dosa yang pahala yang sangat besar fadilahnya. Itu perbincangan dalam bab jenayah. Hukuman hudud tertentu, hukuman sebat umpamanya. Tak boleh atas nama rahmat, tak boleh hukuman macam ni. Tapi buat maksiat, buat menyebabkan penyakit pada masyarakat tu tak apa pula. Itu tak kena. Timbangannya tak betul. Jadi pokok liberal ni dia jadi hanyut. Konsep liberalisasi buat hari ini telah menghilangkan harga diri manusia di negara yang beramal dengannya. Sehingga runtuhnya harga diri manusia dan merosotnya, bukan musuhnya, merosotnya hubungan keluarga dan masyarakat. Sehingga manusia menjadi lebih hina daripada binatang. Membenarkan perkahwinan sejenis di atas nama kebebasan. Setelah diizinkan hubungan tanpa perkahwinan yang telah pun merosotkan. Bukan sahaja pakaian dan makanan, tanpa peduli halal dan haram. Sehingga membawa penyakit ruh dan jasad. Menyebabkan penyakit ruh yang penyakit jasad. Bila lawak yang haram, ruh sakit, jasad sakit. Kita saksikan mengapa orang tu kaya, harta banyak, boleh puas hawa nafsu, rupa dia comel, bunuh diri. Bunuh diri. Kenapa? Makanan roh tak ada. Makanan jasad ada. Makanan nafsu ada. Makanan akal tak cukup. Manusia dia memerlukan makanan bagi akal dia, ilmu. Makanan bagi roh dia, iman. Kalau makanan jasad je ada, roh tak ada makanan. Lapar.
Jadi Allah Ta'ala menetapkan makanan, semuanya. Bagi roh ada makanan bekalan dia, bagi akal ada bekalan dia, bagi jasad ada bekalan dia. Pokok liberal ni tak ada, hanyut. Dalam atas nama liberal, jadi bercelaru antara roh dengan jasad. Kita kena sedar. Dalam Islam banyak mazhab. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Itu bukan liberal. Itu kerana masalah forum. Masyarakat yang berbeza. Tempat yang berbeza. Realiti yang berbeza. Tapi rukun sama, rukun Islam sama. Tapi bagaimana pendekatan beramal dengan cabang dia tu beza kerana perbezaan masyarakat. Itu bukan liberal. Kita kena sedar. Liberal ni tinggal rukun. Rukun pun tak ada. Habis rukun-rukun. Kalau rumah, cabut tiang. Kalau ada dinding saja rumah, ada pintu tiang, dia tak ada, untuklah rumah tu. Jadi tiang tu kena ada. Sembayang kena ada. Puasa kena ada, zakat kena ada, haji 2 kali masyahadah kena ada. Itu merupakan tiang-tiang. Tiang-tiang. Adapun yang lain itu ialah sambung dengan tiang-tiang itu. Nikah tak ada dalam hukum Islam. Tapi berkait dengan 2 kali masyahadah. Berkait dengan 2 kali masyahadah. Bab riba, kait dengan ekonomi. Hukum zakat dan sebagainya kait dengan ekonomi. Jadi, ada rukun dan ada cabang-cabang, ada bahagian kita kena sedar. Jadi bila manusia lari daripada rukun, menyebabkan rosak kehidupannya. Lari daripada fitrah, rosak kehidupan. Orang lelaki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian lelaki. Lepas tu orang lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Pakai dok kahwin. Rosak sisi keluarga. Kita saksikan bagaimana di negara barat, bila dia dah jadi liberal ni, sehingga anak pisah daripada ibu bapa. Lari, anak lari macam lebih pada menatang lagi. Teruk pada menatang. Sehingga ada ibu bapa yang harta banyak, anak tak ada, anjing jaga. Tulis surat wasiat ke anjing. Kalau dia mati, harta bagi anjing. Ini berlaku disebut dalam media barat. Bagaimana anjing tu pergi beli barang kedai. Dah anak tak ada, lari. Isteri keluarga runtuh. Suami isteri hilang hubungan. Jadi menatang tu. Negara komunis dia nak hapuskan perkahwinan. Tak jadi. Akhirnya kena register. Register tu macam nikah lah juga. Tak boleh. Kena ada ikatan. Tak ada ikatan, tak boleh. Jadi bila manusia lari daripada asas agama, liberal, Allah Ta'ala kata, firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami telah sediakan bagi neraka Jahanam untuk ramai di kalangan manusia jin, di kalangan jin dan manusia yang punya akal namun tidak berfikir, punya mata tidak melihat mengambil pengajaran, dan punya telinga tidak mendengar mengambil pengajaran dengannya. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Bukan macam binatang, lebih dari binatang. Binatang tak ada akal. Kalau dia jahat pun akal dia tak ada. Manusia, kalau dia jahat lebih daripada binatang. Dia ada akal. Dia buat jahat lebih daripada binatang. Kita saksikan bagaimana mereka mencipta alat-alat senjata yang membunuh sesama manusia. Dalam sekejap mata berjuta manusia boleh mati. Kalau singa lepas dari zoo, takak 8 orang je kita dengar ni. Jadi manusia boleh reka senjata juta mati. Ratus ribu. Bom atom, bom nuklear. Ini menunjukkan manusia lebih jahat pada binatang. Kalau dan dia ganah, jahat pada binatang. Begitulah kehidupannya. Di atas nama kebesaran sejagat, mereka merosakkan diri sendiri. Dan bumi tempat mereka berpijak kerana kebebasan di luar batas sifat kemanusiaan. Merosakkan diri sendiri. Merosak diri sendiri. Kita saksikan, bila makan benda yang haram, jadi penyakit. Macam-macam penyakit. Kalau makan babi, ada penyakit. Minum arak, ada penyakit. Dadah, ada penyakit. Berzina, ada penyakit. Kahwin, tak ada penyakit. Mana kan hubungan lelaki perempuan. Hak ni berzina, ni kahwin. Kahwin tak ada penyakit. Berzina ada penyakit. Ini kehebatan hukum Allah Ta'ala. Kita kena sedar.
rosak, merebakkan penyakit-penyakit, bukan saja penyakit alam sekitar. Bila tomok hawa nafsunya, loba, projek itu projek, ni projek, kena piti banyak je. Taruh bukit, kabur paya, tak ada peraturan, tak ada sistem. Perparatannya dia tak betul. Allah Ta'ala buat sungai, Allah Ta'ala lah buat ni, buat bukit jadi paku kepada bumi. Dia cabut paku. Kalau rumah cabut paku, cabut dinding. Kalau cabut paku, pintu pecah lah. Bumi begitu juga. Bukan tak boleh buat projek, tapi kena ada penyusunan dia, sistematik. Kena ada. Ni manusia dah haloba, dah tomok. Menyebabkan berlaku perubahan cuaca, iklim. Hari ni heboh pasal perubahan cuaca. Tak menentu hujan, tak menentu panas, tak menentu. Kerana pusingan dunia jadi rosak. Dengan sebab pembangunan, dengan sebab ujian senjata nuklear, bumi jadi ketok, macam-macam, pasang surut laut jadi berubah, manusia merosakkan bumi. Firman Allah Ta'ala, Allahu khalaqakum, summa razaqakum, summa yumitukum, summa yuhyikum. Allahu alladhi khalaqakum, summa razaqakum, summa yumitukum, summa yuhyikum. Hal min syurakaikum ma yaf'alu min dhalikum min syai'? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum ayat 40-41. Allah sahaja Tuhan yang mencipta kamu. Kemudian dia beri rezeki kepada kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Kemudian dia menghidupkan kamu semula. Adakah pula sekutu-sekutu yang lain menjadi Tuhan kamu? Siapa lagi yang berkuasa mencipta sesuatu? Maha suci Tuhan. Dan maha tinggi di atas segala apa yang sahaja yang mereka lantik menjadi sekutu-sekutu. Sebenarnya telah nyata kemusnahan di daratan dan lautan. Dengan sebab usaha yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, supaya dirasakan sebahagian daripada akibat kerja jahat mereka, supaya mereka kembali sedar dan insaf. Tidakkah Allah yang menjadikan kita semua, menjadikan alam, dan Allah Ta'ala jadikan undang-undang bagi alam. Tiap-tiap makhluk ada undang-undang, ada peraturan dia. Malaikat ada peraturan dia. Awan di langit ada peraturan dia. Bintang di kerwala ada peraturan dia. Matahari dan bulan peredaran dia. Angin ada peraturan dia. Pohon kayu ada peraturan dia. Ada pohon yang tumbuh di daratan, yang tumbuh di dalam paya, yang tumbuh atas bukit, tumbuh di padang pasir. Binatang pun ada peraturan. Ada binatang darat, binatang laut, kawasan air masin, kawasan air tawar. Kalau kita pindah di tempat dia, mati, rosak. Maka manusia ada peraturan. Bila manusia keluar dari peraturan, rosak. Manusia ubah peraturan Allah, jadi rosak. Berlakunya kerosakan kerana manusia melawan Allah Ta'ala. Melantik Tuhan lain daripada Allah Ta'ala. Sama ada lantik diri dia sendiri jadi Tuhan, ataupun pilih makhluk-makhluk jadi Tuhan. Buat peraturan sendiri, menyebabkan rosak habis punah. Peringatan. Di sana ada lagi ajaran-ajaran dan pertubuhan-pertubuhan yang ditubuhkan di zaman mutakhir, yang boleh merosakkan akidah dan berjuang ke arah merosakkan pegangan manusia kepada Islam. Dengan berbagai-bagai cara dan nama yang menarik lagi mengelirukan. Akan banyak lagi ajaran lain timbul. Macam-macam nama. Sister Islam, kita sebutlah. Sister Islam. Saudara perempuan Islam. Ini pertubuhan atas nama Islam. Dulu Qadiani, Bahai. Itu semua atas nama orang Islam juga. Itu semua menyeleweng. Bukan daripada Islam. Rosak. Ada yang melahirkan simpati dan berpura-pura tidak bercanggah dengan Islam. Dan dengan beraninya menisbahkan Islam kepadanya, letak nama Islam pada dia. Dan menolong pada zahirnya untuk memajukan Islam. Tetapi di dalamnya ditampukkan racun-racun perasaan akidah yang sangat berbahaya. Di antaranya ajaran mencampurkan antara satu sama lain. Seperti pragmatisme. Yang mengambil cara baru dari campuran kapitalisme, komunisme, sosialisme dan sebagainya. Yang dipikirkan menesabuh mengikut akal mereka. Dan ada juga yang meresap melalui pengaruh politik, ekonomi dan tokoh-tokoh tertentu. Dia sebuah ajaran ni. Melalui politik, melalui ekonomi, melalui tokoh-tokoh tertentu. Orang anggap dia orang cerdik, orang bijak, tapi lari daripada agama. Kita kena sedar
Kalau orang cerdik, bijak, lari beragama, jadi bodoh. Jadi sesat. Yang sembah macam-macam tu, ahli falsafah tu. Bila fikir tentang ketuhanan, jadi hina, sembah batu, sembah binatang. Perkara-perkara yang disebut di sini hanyalah sebagai contoh untuk peringatan supaya tidak terjerumus ke dalam ajaran-ajaran baru dan lama yang bercanggah dengan Islam. Dan supaya tidak melakukan kemungkaran terhadap akidah Islamiah dan penganutnya. Untuk mengetahui lebih banyak dan panjang, bolehlah dibuat kajian dan mengikut perkembangan yang berlaku dari semasa ke semasa. Kerana pertarungan antara iman dan kufur berpanjangan sehingga hari kiamat. Lawan Islam kufur ni sampai hari kiamat tak berubah. Akan terus menerus. Demikianlah pengajaran akidah wajib diketahui oleh setiap orang yang beriman. Bermula dengan mukaddimahnya dengan memahami makna iman, Islam, rukun-rukunnya dan perkara yang membatalkannya secara umum. Kemudiannya pengajian secara huraian berkenaan rukun-rukunnya. Seterusnya mengetahui sempadan supaya tidak terjerumus ke dalam kelembagaan kesesatan. Mana kajian kita yang terdahulu, mukaddimah akidah, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, pada kitab, pada Rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Kemudian disertakan dengan pahaman-pahaman bercanggah dengan akidah Islam. Supaya kita tahu. Kerana pengajian iman itu mestilah membawa pegangan bersimpulan iman yang sebenar. Dan seteguhnya. Sebagian dia itu Allah Ta'ala. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَلَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Surah Al-Baqarah ayat 256. Artinya, maka sesiapa yang tidak percayakan taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan simpulan tali agama yang teguh dan tidak akan putus, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akidah itu ialah simpulan. Akidah dalam bahasa Arab, bahasa Melayu sipu, macam sipu tadi. Kalau kita ikat tadi pada binatang, nak pegang kemas, mesti sipu di ujung dia. Nak ikat dia kena sipu. Sipu sekali, sipu dua supaya kuat. Begitulah timba. Nak ulu air, nak ambil air dalam telaga. Kena sipu di ujung, tak terlucup. Jadi simpulan ni untuk menguatkan pegangan. Akidah ada simpulan juga. Simpulan akidah ni ialah menolak taghut. Taghut setiap yang melawan Allah Ta'ala. Tuhan lantik lain pada Allah Ta'ala. Hukum-hukum lawan hukum Allah Ta'ala, itu taghut. Letak sifat-sifat Tuhan pada makhluk, itu taghut. Itu taghut. Kita tolak semua yang bercanggah dengan ketuhanan Allah Ta'ala, berpegang pada Allah Ta'ala saja. Iaitulah la ilaha illallah. Menafikan yang lain daripada Allah, mengisbatkan Allah sahaja. La ilaha illallah. Termasuk dan la ilaha, tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan illallah, malaikat Allah sahaja Tuhan. Tolak lain pada Allah jadi Tuhan. Allah sahaja Tuhan. Itu menjadi simpulan yang diikat dengan teguh. Dia sebut satu riwayat berkenaan dengan ayat ini. Abdullah bin Salam radhiyallahu an, dia masuk Islam, dia cerita ke Nabi, dia mimpi ada tiang. Orang suruh dia panjat tiang tu, dia pun panjat. Panjat. Di ujung tiang tu ada tali, simpulan tali. Orang tu kata pegang dengan simpulan tu. Dia pun naik, pegang simpulan tu. Pegang kemah. Dia pun terkejut. Nabi kata itulah simpulan Islam. Simpulan akidah. Mu mati masuk syurga. Mu mati. Abdullah bin Salam. Mu mati masuk syurga. Nabi sebut masuk syurga Abdullah bin Salam ni. Seorang peneliti Yahudi. Lalu dia sebut dalam cerita-ceritanya, sahabat-sahabat ni cakap sama dia, nak tengok ada syurga, tengok tu. Semayang tu. Dia semayang. Budak muda-muda ni dia jumpa, tanya dia. Saya nak tanya, orang kata awak ni ahli syurga. Dia kau marah. Marah, mu mana tahu aku ahli syurga, Tuhan yang menetapkan. Itu dia punya tawaduk. Lalu dia ceritalah apa yang berlaku. Jadi ahli syurga ni kena akidah kuat, pegang. Kalau tak ada akidah tu, dia jadi ahli syurga. Maka iman yang sebenar itu mestilah menolak semua ajaran, fahaman ataupun yang bernama ideologi dan teori yang melampaui batas-batas Allah, sama ada cipta di zaman dahulu
zaman sekarang akan datang. Kena tolak lain pada Islam. Sama ada zaman dulu, Firaun, Namrud, Haman, Qarun, Abu Jahal, ataupun zaman sekarang, komunisme, sosialisme, kita kena tahu apa saja teori. Islam liberal yang bertanggung dengan Islam, mesti tahu. Oleh itu, diperkenalkan semuanya supaya mengenali yang benar dari Al-Quran dan Al-Sunnah, dan mengenali yang tidak benar dan sesat dari Al-Quran dan Al-Sunnah juga, dengan mengemukakannya secara pengajian, dengan nas-nas nakhliyah. Nakhliyah ialah Quran dan hadis. Dan akhliyah menggunakan hujung akal. Di sana terdapat manusia yang menerima akidah secara taklid buta. Bukan secara mengaji, pakai pak turuk. Tak boleh. Kita kena belajar. Kalau kita turuk, kalau orang tu sesat, jadi sesat kita. Kalau orang tu betul, tak apalah. Kalau kita pandai sendiri, orang tu kita ikut, mula-mula betul, dia penyeleweng. Kita tak ikut dia, kena kita tahu. Dia sudah penyeleweng. Kadang-kadang berhujah dengan pegangan nenek moyang semata-mata, tanpa mengkaji dari sumbernya yang sebenar. Dari satu masa ke satu masa mengikut perkembangan penyelewengan yang berubah cara dan bawaan. Benarlah seperti yang telah firman Allah Taala, wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Surah Az-Zukhruf ayat 23. Artinya, dan begitulah bahawa tiada rasul yang kami utuskan sebelummu, wahai Muhammad SAW, sebelummu, wahai Muhammad, malaikat berkatalah oleh orang yang mewah yang menentangnya, sesungguhnya kami telah mendapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama, dan sesungguhnya kami beroleh petunjuk menurut jejak langkah mereka sahaja. Ikut nenek moyang. Ikut nenek moyang. Bukan ikut Quran hadis, ikut nenek moyang. Ini salah. Nenek moyang tu bukan mesti betul. Kalau betul, tak apalah. Kalau nenek moyang tu jahiliah lah. Jadi banyak orang dia pegang pada nenek moyang. Bahkan terdapat satu pembawaan. Kena pergi duduk balik orang nenek moyang ni. Hak dia dalam tanah kena gali balik. Benda-benda jahiliah tu. Hak lama-lama tu kena gali balik. Ini hak namanya saka datuk nenek moyang kata ni kena jaga molek. Walaupun hak jahiliah, itu salah. Kadang-kadang mereka tidak kena ajaran-ajaran baru kerana tidak disebut namanya dalam kitab-kitab zaman dahulu. Kerana ianya tidak ada pada zaman pengarang kitab-kitab itu. Antaranya ajaran baru. Zaman dulunya Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, Mujassimah, macam-macam nama. Abu Jahal, Fir'aun. Kitab-kitab zaman dulu sebut inilah. Zaman ni tak ada sosialisme, komunisme, tak ada dalam kitab kuning. Contohnya riba dengan interest. Zaman dulu dia sebut riba, sekarang ni dia sebut nama. Bukan interest, faedah. Faedah, benda tak ada faedah, kata faedah. Ini faedah. Padahal riba. Tak ada faedah pun. Dia sebut faedah. Dia namakan. Arak, namakan nama yang whisky, brandy, macam-macam nama, beer, macam-macam nama. Jadi setengah orang tu tak ada dalam kitab zaman dulu. Masa saya di Mesir dulu ada seorang ulama mengaji Azhar. Dia kata beer ni di orang Mesir ni bira, al-bira. Al-bira tu beer lah bahasa Arabnya. Jadi beer tu nama Stila. Saya sebut nama dia Dr. Muhammad Suad, Syekh Dr. Muhammad Suad. Jadi dia kata oleh kerana istilah ni tak ada dalam kitab. Ada apa halah. Orang kedua dia mufti biar. Dr. Syekh Muhammad Suad istilah. Orang kedua. Jadi kedua. Dia Mesir, timur tu Mesir bukan negeri Azhar. Itu sebagai satu contohlah. Ni dalam tahun 50-an 60-an dulu. Namun demikian perlu dia sedari bahawa Al-Quranul Karim dan Rasulullah SAW itu tetap mendedahkan secara umum dan khusus dengan secukup-cukupnya untuk menjadi bekalan kepada kita. Perlu dipahami masalah akidah bukannya boleh dicoba-coba atau diagak-agak ataupun boleh dibuat pilihan ikut suka hati. Kerana ia bergantung dengan nasib manusia yang perlu pada hidayah Allah dan wahyunya, dan menentukan nasib mereka di akhirat sama ada ke syurga atau ke neraka.
yang menjadi keputusan yang tidak boleh dipertikaikan dan meminta kembali semula ke alam dunia. Akidah ni dok alih tera-tera. Bab fiqh tak apa. Bab fiqh kalau ijtihad tu betul, dapat 2 pahala. Ijtihad tu salah, dapat 1 pahala. Nabi kata, orang berijtihad. Contohnya dalam bab kunut subuh. Ada ulama kata sunat, Syafi'i kata sunat ab'ad. Ada mazhab kata tak ada sunat ab'ad, kecuali nazilah saja, kena ada kunut. Ini tak ada masalah. Kalau semayang ada kunut persah, semayang tak ada kunut persah. Fatihah daripada bismillah ataupun tidak. Syafi'i kata bismillah daripada Fatihah. Mazhab lain kata sunat aja bismillah. Tak ada bismillah pun boleh. Bahkan ulama-ulama kita pergi Mekah semayang tu imam tak ada bismillah. Tak apa, tak ada masalah. Kalau kau asal mazhab Syafi'i tak boleh tu. Tak ada bismillah. Tapi tak apa. Dia benar. Itu masalah forok, masalah cabang. Tak ada masalah cabang. Contohnya wudu dengan belacang. Mazhab Syafi'i halal, makruh. Mazhab Hanafi kata haram. Kerana perut, campur dengan perut, pasu dengan apa. Kita mazhab Syafi'i, sutung, udang, halal. Hanafi kata haram, jaga ular. Tak apa, orang Hanafi tak boleh, kita ambil makan lah. Tak apa, dia ada masalah. Ya itulah, jadi balah. Ni tak ada masalah. Kita balah. Tapi buat akidah tak boleh main. Percaya pada Tuhan, tak percaya pada Tuhan, tak boleh buat main. Kalau tak percaya pada Tuhan, habis lah, tak ada. Tak percaya pada Rasul, rukun-rukun iman, ni tak boleh. Jadi akidah ni tak boleh cuba-cuba, tak boleh tera-tera. Mesti suatu keyakinan yang sungguh. Mudah-mudahan dengan huraian yang telah dikenal oleh Allah, bekalan iman dan kekuatannya, dan penentuan sikap yang segera-tegahnya ke atas yang bercangguh dengan iman, sama ada yang telah diadakan atau selepasnya, dan mudah-mudahan Allah memelihara kita fitnah zahir dan batin di alam dunia, dan alam kubur dan hari kematian semula. Demikianlah saya masuk kitab kecil ini pada Khamis Ramadan tahun 1410 dengan muhafazat Allah kampar seperti linci kalam dan lisan dan diterima sebagai ilmu yang diberi manfaatnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sambung mukadimah akidah muslimin.